Assalamualaikum. Okey, video kali ni aku nak tunjukkan macam mana aku dicerap secara online ketika mana kita berada di rumah dan menjalankan PDPR. Okey, selamat pagi diucapkan kepada Puan Eng Hui Kun dalam link 1 dan selamat pagi diucapkan kepada murid-murid cikgu link 1 dan link 2. Okey, jadi untuk persediaan cikgu harap kamu boleh bacalah slide yang cikgu tayangkan. Okey, bersedia dengan buku teks antologi Bintang Hati. Okey, untuk pengetahuan murid-murid pagi ni Puan Eng Hui Kun ada dalam kelas kita, okey, untuk melihat PDPR pada hari ini. Okey, jadi diharapkan agar semua memberi kerjasama, okey. Okey, sebelum tu dalam link dalam kelas kita ni masih tak ramai lagi murid, jadi cikgu nak minta kamu agar panggil kawan-kawan masuk kelas sekarang, okey? Nanti 9.35 kita akan mulakan PDPR kita. Okey, cikgu nak tanyalah sebelum tu suara cikgu jelas kan? Jelas ke tidak? Okey. Okey, link 2 jelas. Link pertama macam mana? 3M, 3C, 3N. Jelas tak suara cikgu? Okey, terima kasih Lisa. Kita tunggu lagi lebih kurang 3 minit lagi. Okey, seperti yang cikgu maklumkan dalam Google Classroom, okey, hari ni tajuk yang kita akan baca bersama-sama adalah cerpen Sekeping Tanah. Okey, cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks antologi Bintang Hati. Okey, kita akan masuk lagi satu tajuk yang baru dalam buku Komsas ni. Okey, antologi Sekeping Tanah. Okey, sebelum tu cikgu nak tanyalah, ada tak murid yang dah baca cerita pendek tu? Okey, cerpen tu. Ada yang dah baca ke belum? Komen sikit atau cakap sikit. Apa cakap tu? Tak jelas. Okay, Oiliwen belum. Lau Sinji sedikit. Joshua belum. Annie sudah. Lowen Shem masih belum baca. Alah, kamu duduk di rumah kan? Kenapa masih tak baca lagi? Okay, yang masih belum baca tu cikgu harap lepas ni kamu baca sendiri buku teks sebab dalam buku teks lebih jelas lah. Untuk hari ni cikgu akan bacakan secara bersama-sama tetapi dalam bentuk sinopsis sahaja. Okay, cikgu harap murid-murid cikgu hari ini boleh memberikan maklum balas. Okey, kita teruskan pada slide yang pertama. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk kita tu, cikgu nak kamu baca situasi ni dulu. Okey? Situasi di mana, okey, anda dan adik-beradik telah diberikan beberapa ekor ayam yang sangat comel. Okey, anak ayam. Okey, kalau anak ayam kan dulu-dulu macam ada yang berwarna-warni kan, anak ayam. Dia ada letak pewarna, betul tak? Yang kecil-kecil tu. Okey, beberapa tahun kemudian ayam kamu tu membesar dengan sihatnya. Okey, pada pendapat kamulah, apa yang bakal kamu lakukan kepada ayam-ayam yang dah besar tersebut? Kamu bela daripada kecil ni, daripada kamu dapat ayam tu daripada ibu bapa kamu, kecil lagi, comel, kamu bela dengan penuh kasih sayang sampai besar, sampai boleh
Boleh makan lah. Okey, pada pendapat kamu apa yang kamu akan buat? Balqis dia jawab dia nak goreng terus. Yang lain macam mana? Okey, Adila kata nak makan. Wen Shen kata nak jual. Yu Chen pun kata nak jual. Okey, ada kata makan. Okey, maksudnya di sini kamu punya pendapat berbeza-beza, betul tak? Kamu ada satu benda yang sama, kamu dan adik-beradik kamu dapat ayam. Okey, kamu bela sampai besar. Okey, ada contoh anak nombor 1 dia kata nak makan. Anak nombor 2 pula kata nak jual. Maksudnya pendapat kita berbeza, betul tak? Sama juga dengan tajuk hari ini, di mana tajuknya adalah sekeping tanah dan adalah watak-watak dalam cerpen tersebut yang akan ada beberapa konflik untuk melakukan dia ada satu benda tapi mereka mempunyai pendapat yang berbeza-beza nak buat apa dengan benda itu. Okey. Okay, kita teruskan. Okey, jadi untuk hari ini seperti tadi cikgu kata tajuk kita adalah cerpen Sekeping Tanah. Okey, dah nama pun tanah, ia berkaitan dengan tanah lah. Okey, penulis cerpen ini adalah A. Rahman C.M. Okey, kalau kamu tengok dalam buku antologi Bintang Hati tu pada muka surat 43 hingga 52 sahaja. Cerpen ni kita kata cerita pendek, disingkatkan jadi cerpen. Okey. Okey, standard kandungan untuk hari ini adalah memahami dan mengapresiasi karya sastera. Maksudnya cikgu nak kamu faham dan juga apresiasi tu maksudnya memberi penghargaan kepada karya sastera itulah. Cikgu nak kamu menyatakan respon peribadi terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya. Okey, maksudnya nanti cikgu tanya soalan tu kamu boleh jawablah, beri pandangan peribadi kamu. Okey. Okey, jadi kita nak tengok dahululah watak-watak yang ada dalam cerpen Sekeping Tanah. Okey, dalam cerita ini dia berkisarkan tentang keluarga yang terdiri daripada 3 orang adik-beradik. Okey, 3 orang adik-beradik iaitu anak-anak kepada arwah Sulaiman. Okey, dalam cerita ni arwah Sulaiman ini telah menurunkan harta pusaka iaitu tanah lah kepada 3 orang adik-beradik ni iaitu Harun, Halimah dan juga Hisham. Okey, 3 orang. Macam biasalah Harun ni dia adalah isteri dia dan dia mempunyai 2 orang anak. Okey, iaitu Saleh dan juga Musa. Manakala anak yang kedua bernama Halimah. Okey, Halimah ni dia ada anak-anak jugalah. Okey, tetapi dalam cerita ni dia tak nyatakan berapa orang anak. Jadi cikgu anggarkan 3 orang lah sebab dia kata anak-anak. Maksudnya lebih daripada 1. Dan anak yang ketiga bernama Hisham. Nanti kamu akan tahulah apa pekerjaan mereka masing-masing, 3 beradik ni. Okey, dan Hisham ini mempunyai 3 orang anak iaitu Zaki, Nora dan juga Linda. Okey. Sekejap Okey, ini adalah watak-watak untuk cerpen inilah. Jadi kamu kena ingat anak yang pertama bernama Harun, anak kedua bernama Halimah dan anak yang ketiga bernama Hisham. Okey, masing-masing mempunyai anak-anak. Okey. Okey, kita teruskan. Okey. Kita teruskan kepada sinopsis. Okey. Yang pertama ni, cerpen ini dimulakan dengan tindakan Hisham yang menemui abangnya Harun untuk berbincang tentang sebidang tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka di bandar. Okey, jadi dalam cerita ni mula-mula sekali dia kata Hisham ni pergi bertemu dengan abang dia iaitu Harun untuk berbincang
tentang sebidang tanah yang tanah pusaka daripada ayah mereka lah. Dia nak bincang apa yang mereka nak buat sebenarnya. Okey. Sebelum tu cikgu ada masukkan maksud di sebelah ni, apa itu pusaka? Apa itu harta pusaka? Okey, kamu boleh bacalah. Pusaka ni bermaksud harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal untuk diwarisi oleh keluarganya. Okey, contoh atuk atau nenek yang telah meninggal dunia tapi dia ada tinggalkan sebiji rumah ke atau apa-apalah harta, itu kita panggil sebagai harta pusaka. Okey, kita teruskan. Hisham bercadang untuk membangunkan tanah pusaka peninggalan arwah ayahnya itu kerana kakaknya Halimah juga bersetuju dengan cadangannya. Okey. Hisham ni dia pergi jumpa abang dia, dia kata dia nak bangunkan tanah pusaka tu. Kebetulan dia punya kakak pun cakap bersetuju juga. Daripada nak simpan kan tanah pusaka tu, lebih baik bangunkan, buat sesuatu dekat tanah tu. Okay, hal ini dikatakan demikian kerana Halimah sudah berasa tidak selesa menetap di rumah pusaka itu dengan keluarganya kerana bimbang akan timbulnya masalah apabila dia meninggal dunia kelak. Okay, dalam cerita ni dia kata Halimah tinggal dekat tanah pusaka tersebut. Ada sebuah rumah yang ditinggalkan oleh ayah dia. Halimah ni tinggal dekat situ. Tapi dia risaulah sebab harta tu harta pusaka, maknanya milik 3 orang adik-beradik ni. Tapi bila dia tinggal seorang-seorang di situ, contohlah nanti dia pula yang meninggal, nanti anak-anak dia macam mana? Mesti akan ada macam salah sangka. Jadi dia risau yang tu lah. Okey. Seterusnya. Okey. Hisham menyatakan kepada abangnya tentang hasratnya untuk menubuhkan sebuah syarikat keluarga yang boleh membangunkan tanah pusaka itu dengan membina kondo. Inilah rancangan Hisham tadi. Dia nak bangunkan sebuah syarikat dan syarikat tu nanti cadangnya nak membina sebuah kondo. Okey? Harun mempersoalkan cadangan adiknya itu atas faktor keuangan dan faktor tahap pendidikan yang dimiliki oleh adiknya itu. Okey? Masa ni Harun tu dia macam mempersoalkan, dia kata boleh ke Hisham ni nak bangunkan sebuah syarikat, lepas tu bercita-cita tinggi lagi nak membina kondo. Sebab dalam cerita ini Hisham sebenarnya adalah seorang anak yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Kebetulan pula Hisham ni bekerja cumalah sebagai seorang pemandu teksi. Sebab tu Harun ni dia rasa macam dia memperlekehkan Hisham lah. Dia kata alah, pemandu teksi je berangan tinggi sangat. Nak jual tanah tu nak buka syarikat konon-konon. Dia kata macam tu. Lepas tu dia memperlekehkan lah. Okey. Kemudian Hisham menegaskan bahawa mereka boleh membuat pinjaman bank dan urusan pinjaman tersebut boleh diuruskan oleh kakaknya Halimah yang merupakan seorang pengurus bank. Okey, kebetulan Halimah ni iaitu anak kedua daripada Sulaiman tu sebenarnya bekerja sebagai pegawai bank. Okey, jadi bab-bab urusan keuangan ni Halimah boleh buat. Jadi Hisham ni dia kata tak apa, kita bangunkan tanah pusaka tu, bina syarikat, tapi atas bantuan daripada kakak dia, sebab kakak dia dah memang pandai bab-bab urusan bank kan. Jadi bolehlah kalau nak buka. Tapi dalam cerita ni kamu rasa Harun tu setuju tak dengan pujukan Hisham? Siapa yang dah baca dia tahulah. Kamu rasa abang sulung dia ni setuju ke tidak dengan tindakan adik dia Hisham ni? Hisham ni memang dia bersungguh-sungguh nak membina sebuah syarikat. Kamu rasa Harun bersetuju atau tidak? Okay, kalau cikgu tanya rasanya tak setuju kot. Yang lain macam mana? Wenshin kata abang dia tak setuju. Yang lain
Setuju tak? Tidak. Oh, Lee Yong Ken kata tidak. Okay, nanti kita tengok untuk sinopsis yang seterusnya. Okey. Untuk pengetahuan kamu, sebidang tanah yang ditinggalkan oleh ayah mereka ni terletak di bandar. Jadi potensi untuk membangunkan tanah pusaka tu memang tinggilah. Tanah dekat bandar kan memang laku keras kan. Jadi sebab itulah Hisham ni dia mempunyai cita-cita yang tinggi nak bangunkan syarikat tu. Okey, kita tengok. Okey, dekat yang kedua ni cikgu ada masukkan maksud pinjaman. Okey, apa itu pinjaman? Pinjaman adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk sementara dan perlu dikembalikan kemudian. Okey, ni cadangan Hisham lah. Dia kata dia nak pinjam wang daripada bank, okey, untuk membina syarikat. Okey, bila dah pulangan wang tu kembali, dia akan bayar baliklah kepada bank. Okey. Kemudian kita teruskan, kita nak tengok sama ada Harun ni bersetuju atau tidak. Okey, yang ketiga. Harun tetap tidak bersetuju dengan cadangan Hisham. Okey. Dalam cerita ni Harun memang berkeras tak setuju nak bangunkan tanah pusaka tu sebab dia ada rancangan lain. Okey, rancangan apa? Dia kata Hisham ni nak urus syarikat keluarga yang dianggap menyusahkan. Dia kata buat apa nak bina syarikat-syarikat bagai, menyusahkan nanti bila ada masalah nanti satu keluarga susah. Dia anggap macam tu. Okey, Harun ni dia anggap macam tu. Okey, lepas tu Hisham dia jawab. Dia kata Hisham menjawab kata-kata abangnya dengan mengatakan bahawa mengurus anak-anak juga memeningkan kepala. Okey, menyebabkan Harun terasa bagaikan disindir. Okey, kalau kamu nak tahu, okey, masa ni kan Hisham kata nak bangunkan syarikat Harun kata nak bangunkan syarikat tu susah. Okey, tapi Hisham je jawablah. Memanglah semua benda kalau nak dapatkan pulangan mesti susah. Tapi dia kata apatah lagi nak membesarkan anak-anak. Nak membesarkan anak-anak pun ada susah dia. Di masa ni Harun dia terasa bagaikan disindir. Okey, apa maksud disindir? Disindir ni adalah mengatakan sesuatu untuk mencela atau mengejek secara tidak berterus terang. Okey, kenapa dia terasa disindir? Kenapa Harun ni terasa? Pasal anak-anak. Okey, sebab dalam cerita ni Harun mempunyai 2 orang anak. Okey, anak dia bernama Musa dengan Zaki kan. Tadi cikgu dah cerita. Harun ni dia ada 2 orang anak lelaki, Musa dan juga Zaki. Okey, Musa dan juga Zaki ni adalah anak-anak yang orang kata tak menjadilah. Okey, maksudnya belajar pun tak tinggi, lepas tu terlibat dengan masalah yang tidak sihat. Okey, iaitu seorang terlibat dengan dadah, seorang lagi pula terlibat dengan perlumbaan haram. Okey, rempit. Jadi anak-anak Harun ni semuanya tak menjadi. 2 orang anak lelaki, 2 orang tak menjadi. Maksudnya memberi masalah kepada keluarga lah. Sebab tu dalam cerita ni Harun terasa bagaikan disindir apabila Hisham cakap macam tu. Manakala anak Hisham pula, walaupun Hisham ni hanyalah pemandu teksi, tapi dia rasa dulu-dulu aku belajar tak tinggi, jadi aku tak nak ulang kepada anak-anak aku. Jadi aku ingin memberikan pendidikan yang sewajarnya kepada anak-anak aku. Dia cakap macam tu. Jadi anak-anak Hisham ni semuanya berjaya. Okey, anak-anak Hisham ni bernama Zaki, Linda dan juga Nora. Semua berjaya. Zaki dia bakal menjadi pakar jantung. Manakala Linda dan juga Nora ni seorang bakal menjadi wartawan sebab belajar dekat universiti bidang pengacaraan. Manakala Nora pula pensyarah dekat sebuah institusi pendidikan. Jadi anak-anak kepada Hisham ni semuanya berjaya. Berbeza dengan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ni walaupun Harun tu belajar tinggi, kerja bagus, tapi anak-anak dia tak menjadi. Okey. Lepas tu Harun bertegas juga dan mendesak
Hisham agar menjual tanah pusaka itu dan meminta Hisham melupakan angan-angannya untuk bergelar usahawan. Jadi dekat cerita ni, Harun ni memang dia tak nak usahakan tanah pusaka tu, nak bangunkan syarikat ke tak payah dia kata. Paling senang jual je tanah tu. Semua akan dapat duit. Okey? Jadi tindakan Harun untuk menjual tu akhirnya berjaya jugalah. Okey, kita tengok sinopsis yang seterusnya, apa yang berlaku. Okey. Selepas Hisham gagal memujuk abangnya untuk mengekalkan tanah pusaka itu, pada malamnya dia telah ke rumah pusaka untuk menemui kakaknya Halimah. Masa ni Hisham macam rasa sedikit kecewa lah sebab dia tak berjaya memujuk abang dia tu nak membangunkan tanah pusaka tu, sebab memang abang dia Harun tu nak jual je, senang dapat duit dah settle. Lepas tu malam tu Hisham pergi berjumpa dengan kakak dia Halimah. Lepas tu apa yang berlaku? Halimah dan Hisham memberitahu Halimah tentang kedegilan abangnya yang mendesak supaya tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka itu dijual. Selepas perbincangan dilakukan, Hisham dan Halimah bersepakat untuk membangunkan tanah pusaka itu setelah melihat potensi tanah pusaka yang terletak di bandar, tetapi mereka merahsiakan hal tersebut daripada pengetahuan abangnya Harun. Masa ni Hisham dengan Halimah dia bersepakatlah dua orang, sebab abang dia yang sulung tu memang nak jual je. Jadi dia bersepakat dengan Halimah, dia kata kita cakap dekat abang Harun, kita akan sama-sama jual tanah pusaka tu. Tapi di belakang tanpa pengetahuan abang dia Harun tu, dia akan beli balik. Maknanya bila dia jual tanah pusaka tu, duit untuk bahagian abang dia bagi. Lepas itu dia buat pinjaman bank dan beli balik tanah pusaka tu. Mereka berdua lah, dua beradik ni, Hashim dengan Halimah, bersepakat untuk membangunkan syarikat dekat tanah tu. Jadi bagi melicinkan proses untuk membangunkan tanah pusaka tu, mereka menubuhkan sebuah syarikat atas nama Bina Jaya Sendirian Berhad dan melantik seorang peguam untuk membeli tanah pusaka yang telah dijual itu sebelum dibangunkan semula. Jadi mereka jual juga, tapi beli semula tanah tu tanpa pengetahuan abang sulung dia tadi, sebab abang sulung dia tu memang jual je senang, dapat duit dah. Kita teruskan. Sebulan kemudian Harun, Hisham dan Halimah menurunkan tanda tangan sebagai tanda persetujuan menjual tanah pusaka dengan harga RM6,625,000. Itu abang sulung dia dengan Hisham dapat. Manakala kakak dia Halimah mendapat sebenarnya tanah pusaka tu bernilai 6 juta lebih. Bila dijual-jual tu, bila dikira-kira mengikut hukum faraid. Hukum faraid ni adalah hukum dalam Islam lah. Di mana dia ada pembahagian dia. Anak lelaki dapat banyak mana, anak perempuan dapat banyak mana. Daripada 6 juta lebih tadi ni, Harun dan juga Hisham mendapat 2 juta lebih, manakala Halimah mendapat 1 juta lebih. Jadi rumah pusaka bapa mereka yang selama ni Halimah tinggal dekat rumah pusaka tu kan, telah didermakan kepada sebuah keluarga di Sungai Penchala. Dalam cerita ni abang dia tu dapatlah cek. Cek tu apa? Cek tu adalah perintah bertulis kepada bank supaya membayar wang sebanyak yang dinyatakan. Kamu tahu kan cek tu apa? Seterusnya. Pada minggu itu juga, papan tanda pemberitahuan tentang pembinaan sebuah kondo mewah setinggi 25 tingkat telah ditegakkan. Pada minggu itu juga adalah notis pemberitahuan dekat tanah tu akan dibina kondo.
kondo mewah setinggi 25 tingkat. Okey. Hati Harun terdetik apabila melihat nama adiknya Hisham bin Sulaiman tertera pada papan tanda di tapak tanah itu. Kebetulan masa tu Harun ni dia lalu jalan tu lah. Bila dia lalu jalan tu dia nampak papan tanda, dekat papan tu dia kata, nama macam nama adik aku, dia cakap macam tu. Lepas tu tapi dia macam menidakkan, dia kata mungkin nama orang lain kot, tak mungkin adik aku punya projek ni sebab hari tu dah sama-sama jual tanah tu. Jadi dia rasa macam dia terdetik, dia kata nama adik aku tapi bukan kot. Dia rasa macam tu lah, dia tak percaya. Okay, lepas tu namun begitu dia tidak membuat apa-apa tindakan, kerana ingin melihat perkembangannya lebih dahulu dan berfikir nama itu bukan adiknya. Tapi dia lepas dia tengok tu dia buat tak tahulah, dia kata bukan adik aku ni. Okey. Lepas tu dia tunggu je apa yang akan jadi lepas tu. Okey, kita teruskan. Setelah 3 tahun setengah berlalu, bangunan kondo mewah setinggi 25 tingkat itu siap dibina. Okey, 3 tahun pun berlalu. Maka kondo mewah dekat tanah pusaka tu pun dah siap dah. Okey, hari itu sebahagian besar pembeli kondo mewah mengambil kunci rumah masing-masing. Okey, masa tu mereka semua macam ada buat majlis lah. Majlis menyerahkan kunci kepada pembeli-pembeli rumah dekat situ. Okey, masa tu Harun pergi dan dia terkinja-kinja di celah-celah orang ramai menuju ke kaunter untuk melihat pemilik kondo tu. Masa tu kan ramai orang, jadi dia terkinja-kinja. Terkinja-kinja ni maksud apa? Bukan terkinja-kinja yang tak elok lah. Terkinja-kinja dekat sini maksudnya dia dalam keadaan melonjak-lonjak ataupun melompat untuk tengok apa yang ada dekat depan sebab ramai-ramai orang kan. Okey, kemudian masa tu Harun tergamam. Dia kata dia nampak adik dia. Okey, masa dia tengah terkinja-kinja tengok dekat depan tu dia terkejut. Dia nampak adik dia Hisham dan Halimah sebenarnya menguruskan projek tu. Okey, lepas tu dia rasa macam dirinya ditipu dan dipermainkan oleh adik-adiknya. Okey. Masa ni baru dia rasa macam adik-adik aku ni buat benda di belakang aku, tak beritahu apa-apa. Tapi masa tu dah tak boleh buat apa dah sebab sebelum ni Hisham dengan Halimah dah memujuk tapi dia tetap dengan pendirian dia kan nak jual tanah tu. Okey, kita teruskan dengan sinopsis yang terakhir. Okey, pada malamnya Harun telah menelefon Hisham untuk meluahkan rasa kecewanya kerana ditipu dan dipermainkan oleh adik-adiknya. Okey, masa ni Harun telefon lah, malam tu dia telefon Hisham. Dia kata, kenapa selama ni tak beritahu abang apa-apa? Okey, jadi dia rasa kecewa. Okey, lepas tu Hisham pun jelaskanlah perkara yang sebenar kepada abang dia, Harun, berhubung dengan pembinaan Kondo Jaya atas tapak tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka. Jadi dia ceritalah, dah abang nak jual tanah tu, jadi kita jual. Abang pun dah dapat duit yang abang nak. Tapi saya tetap nak membangunkan tanah pusaka tu. Jadi saya dengan kakak Halimah membeli semula tanah tu dan kami berdua bersepakat untuk membangunkan tanah itu bersama-sama. Jadi dia betul-betul sayanglah dengan tanah pusaka tu. Okey. Harun berasa terpukul dengan tindakannya 3 tahun yang lalu. Masa ni barulah dia rasa macam sedikit menyesal lah dengan tindakan dia. Okey, dia tak nampak lagi masa tu, yang dia tahu nak jual, nak duit. Dia tak nampak potensi tanah dekat situ yang akan memberi keuntungan kepada mereka. Okey, kemudian Halimah dan Hisham dikejutkan dengan berita penangkapan anak saudara mereka, Musa, yang terlibat dalam kes bunuh berdasarkan surat khabar yang dibaca oleh mereka. Okey, masa ni Hisham dia baca surat khabar. Okey, dalam surat khabar tu kebetulan ada berita tentang anak saudara dia iaitu Musa. Okey, apa yang Musa buat? Okey, Musa ni dia terlibat dengan kes pembunuhan masa dia tengah lumba haram lah. Okey, bila dia tengah lumba haram tu mungkin dia terlanggar orang ke, jadi terjadilah kes pembunuhan. Okey, masa tu
kita dapat lihatlah Musa ni memang daripada awal lagi memberi banyak masalah kepada keluarga dia. Okey, anak yang tidak macam tak menjadi terlibat dengan lumba haram. Jadi masa ni Hisham pun berfikir, oh patutlah abang aku dulu nak sangat jual tanah pusaka tu sebab dia adalah dia nak menyelamatkan anak-anak dia yang bermasalah tadi daripada ditangkap polis. Sebenarnya dalam cerita ni Musa dengan apa lagi seorang anak dia tu selalu ditangkap polis. Okay, bila ditangkap polis, Harun ni dia sayang anak-anak dia. Okay, bila ditangkap, Harun ni selalu pergi ke balai polis dan menjamin anak-anak dia untuk keluar balik lokap. Maksudnya dia sayang anak-anak dia, sebab itulah dia nak duit, sebab dia nak jamin anak-anak dia yang selalu buat masalah tadi. Ditangkap je, Harun ni pergilah jamin. Ditangkap lagi, Harun ni pergi jamin lagi. Okay? Di sini walaupun kita tengok Harun ni mempunyai sikap yang tak nak memberi kerjasama dengan adik-beradik dia, tapi dalam sudut lain, sudut yang baik, Harun ni sebenarnya mempunyai sifat penyayang ataupun dia sangat kasih kepada anak-anak dia. Walaupun anak-anak dia ni banyak buat masalah, namun dia tetap sayang. Okey? Kita teruskan. Okey, dalam cerita ni juga Hisham ni dia lantik kakak dia sebagai pengurus syarikat Binajaya. Okey, kalau sebelum ni mereka berdua berkolaborasi kan, dua-dua orang sama-sama membangunkan syarikat tu. Tapi di akhir cerita ni Hisham ni dia bagi jawatan pengurus tu sepenuhnya kepada kakak dia Halimah. Okey, kenapa? Okey, sebab Hisham ni dia kata dia nak teruskan dia punya pekerjaan memandu teksi. Dia rasa dia rindu sangat dengan pekerjaan memandu teksi tu. Dia dah sebati dengan pekerjaan tu. Okey, maksudnya walaupun dia sama-sama menguruskan syarikat tu, dalam masa yang sama dia tak nak tinggalkan pekerjaan memandu teksi tu. Okey? Sebab dia dah biasa. Okey? Itulah, setakat itu sahaja cerita ni. Maksudnya dalam cerita ni kamu boleh tengoklah sikap adik-beradik yang mempunyai pandangan ataupun pendirian yang berlainan. Macam tadi di awal-awal cerita tadi kan, cikgu ada bagi situasi di mana kamu diberikan ayam, kemudian ayam tu dibela sehingga besar. Lepas tu bila cikgu tanya apa nak buat dengan ayam yang dah besar tu, okey, ada pendapat yang kata buat makan lah kan, buat apa nak jual lah. Ada pula yang kata jual lah, buat apa nak makan, sayang bela dari kecil kot, sayangnya nak makan ayam yang kita bela, betul tak? Ada yang pandangan dia macam tu, ada yang pandangan dia macam ni. Okey, kita teruskan. Okey, jadi tema kepada cerpen ini adalah konflik adik-beradik dalam mempertahankan harta pusaka warisan keluarga. Okey, hubungan kekeluargaan Harun adik-beradik diuji dengan harta pusaka peninggalan ayah mereka, iaitu sebidang tanah di sebuah bandar. Okey, Hisham bersepakat dan berkolaboratif dengan kakaknya Halimah untuk membangunkan tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka, walaupun mendapat tentangan daripada abang sulung mereka. Okey, kamu boleh faham kan cerita ni macam mana kan? Setakat ni ada yang terlepas tak? Boleh komen sikit atau cakap? Okey, setakat ni boleh faham lah kan? Okey, nanti lepas ni sekarang kan online, nanti 30 minit offline nanti kamu boleh baca semula cerita tu, tak ada masalah. Okey, kita teruskan dengan hari ini punya tugasan, okey, ataupun perbincangan lah, iaitu cikgu nak kamu memberi analisis dari segi kotak ni kita panggil analisis SWOT sebenarnya. Okay, SWOT. Okay, S tu apa? S tu adalah strength ataupun bahasa Melayu dia kekuatan. W, weakness ataupun kelemahan. O, opportunities, peluang. Okay, T, threat atau ancaman. Okay, berdasarkan cerita ini, cikgu akan letakkan soalan-soalan, kemudian nanti kamu komen dekat ruangan chat jawapan dia. Okay, okay, jadi kita teruskan.
Okey, kita pergi kepada soalan pertama, peluang. Okey, dalam cerita ni, tiga beradik tadi, Harun, Halimah dengan Hisham, dia ada peluang, iaitu mereka ditinggalkan sebuah harta pusaka. Okey, peluang dah ada ni. Tapi apakah yang mereka lakukan dengan harta pusaka peninggalan arwah ayah mereka tu? Cikgu nak tengok kamu faham tak cerita yang cikgu cerita tadi? Kamu komen. Okay. Apa yang boleh dilakukan oleh Harun, Halimah dan Hashim dengan harta pusaka peninggalan arwah ayah mereka? Okay, Gan Wais yang kata jual. Okay, lagi? Nak buat kondo. Okay, bagus. Lagi? Membina kondo dan dapat keuntungan. Betul. Lagi? Ada lagi jawapan? Peluang dah ada. Jadi, apakah yang mereka lakukan dengan peluang itu? Joshua menyewa. Betul. Membina asrama pun boleh. Jadi dekat sini kamu boleh keluar daripada apa kita panggil, keluar daripada kotak. Okey, dalam cerita ni tadi dia tak kata pun, contoh tadi macam Joshua kata menyewa. Betul. Selain daripada bina kondo 25 tingkat, selain daripada mereka menjual kondo-kondo tu kepada sesiapa yang nak beli. Okey, contohlah kalau ada 2 atau 3 unit kondo yang tak terjualkan, mereka boleh buat sewa. Betul Joshua, boleh sewa. Selain itu, Lokanah dia kata membina asrama. Betul, cikgu setuju. Kadang-kadang ada macam pusat pengajian yang berhampiran dengan kawasan perumahan kan. Kita boleh buat tempat penginapan kepada pelajar-pelajar dekat situ. Jadi asrama. Pandai. Okey, jadi secara keseluruhannya, okey, Harun, Halimah dan Hashim ni boleh membangunkan syarikat di atas tanah pusaka itu secara bersama-sama lah. Dan bolehlah bina asrama, sewa, jual, okey, bina kondo. Jadi banyak peluang yang ada dalam cerita ini. Okey, kita pergi kepada analisis yang seterusnya. Okey, soalan yang kedua kita nak tengok daripada segi kelemahan. Okey, apakah kelemahan Hashim sehinggakan abangnya tidak mengharapkan dia untuk menguruskan syarikat yang bakal dibina? Hashim ni dia ada kelemahan sampaikan abang dia tak percaya. Okey, apakah kelemahan yang ada dalam watak Hashim ni? Cuba kongsi sikit. Okey, Adila kata tak belajar tinggi. Okey, ada lagi tak? Komen. Dalam cerita ni maksudnya taklah semestinya semuanya pandai, semuanya hebat. Maksudnya ada juga beberapa watak, ada juga side yang apa tu? Ada kelemahan dia. Okey. Joshua mempunyai kos yang tinggi, apa tu? Okay, Gan Waisyang kata dia ialah seorang pemandu teksi sahaja kan. Jadi abang dia ni pandang lekeh lah dekat orang yang hanya memandu teksi ni. Dia ingat pemandu teksi ni tak kaya ke kan. Tidak mempunyai pelajaran yang tinggi. Jadi dalam cerita ni cikgu tengok kamu pun boleh memberilah komen-komen di mana kamu tahu kelemahan Hashim dalam cerita ni sehingga menyebabkan Harun tu tak percaya adik dia punya rancangan. Dia kata adik dia ni aduh cita-cita tinggi sangat, tak padan dengan belajar tak tinggi. Dia cakap macam tu. Okey, padahal Hashim ni walaupun belajar tak tinggi tapi dia mempunyai fikiran yang jauh. Dia berfikir tu dia fikir beberapa tahun akan datang apa yang akan jadi. Tak macam sebenarnya tak macam Harun tu. Harun tu pandai cakap je tapi sebenarnya tindakan dia salah.
Jadi kita tengoklah jawapan yang sesuai dekat sini. Okey, dalam cerita ni Hashim mempunyai kelemahan dari segi pendidikan. Pendidikan tak tinggi. Tambahan pula bekerja pun bukan pekerjaan yang hebat, pemandu teksi. Okey, kita pergi kepada analisis seterusnya. Okey, kita tengok dari segi ancaman. Okey, mengapakah Harun tetap dengan keputusan dia untuk menjual tanah pusaka tersebut? Ini merupakan ancaman lah. Sebenarnya dia boleh je nak sama-sama membangunkan tanah pusaka tu, tapi jauh di sudut dia punya masalah tu sebenarnya ada sebab kenapa dia nak juga jual ataupun nak juga duit. Okey, kenapa? Okey, Joshua dah jawab dah. Bagus. Ada sebab lain tak? Kamu boleh fikir sebab lain tak selain daripada macam jawapan Joshua tu? Jawapan Joshua tu betul untuk menjamin anak dia keluar daripada penjara. Keuntungan yang cepat. Okey, Gan Wasian kata kerana anak dia selalu masuk balai polis. Betul? Joshua ada tambah lagi satu, untung cepat. Kalau jual ni untung cepat. Dapat duit banyak, juta-juta kan? Ada jawapan lain tak daripada murid lain? Okey, cikgu cuba bagi jawapan cikgu lah. Sebelum ni cikgu pun tak terfikir, tapi tiba-tiba sekarang terfikir pula. Okey, cikgu rasa Harun kan anak sulung kan. Jadi dia macam nak kata dia ni anak sulung, jadi adik-adik dia kena ikut cakap dia. Dia macam rasa status sebagai anak sulung tu yang membuatkan adik-adik dia kena ikut cakap dia. Sebab tu dia kata, kalau aku sebagai anak sulung kata nak jual, kamu sebagai adik-adik pun kena ikut cakap abang. Tak boleh abang kena ikut cakap adik, macam tak betul lah. Dia rasa macam tu lah. Dia rasa status sebagai anak sulung, jadi dia nak orang ikut cakap dia. Selain daripada ni lah, okey. Ancaman lain sebenarnya ni lah, Harun dia nak jamin anak dia, okey, nak membayar wang jaminan untuk membebaskan anak dia yang ditahan di lokap, kan? Okey, akibat kegiatan yang tak baik lah. Seorang lumba haram, seorang lagi terlibat dengan dadah. Okey. Kita tengok dari segi kekuatan. Okey, walaupun Hashim hanya bekerja sebagai pemandu teksi, dia tetap mempunyai kelebihan. Okey, apakah kelebihan Hashim berdasarkan cerpen ini? Jadi cikgu nak tengoklah kamu punya pemahaman berdasarkan jalan cerita tadi. Cikgu dah cerita panjang-panjang kan. Kamu kena bagilah pandangan kamu. Nak tengok betul tak kamu memberi perhatian pada cerita ini. Okey, Adila kata penyabar. Okey. Lagi apa lagi kelebihan yang ada pada diri Hashim, anak yang ketiga ni. Walaupun dia anak paling kecil, lepas tu dia belajar tak tinggi, tak macam kakak-kakak dia, tak macam kakak dia, tak macam abang dia, tapi dia ada kelebihan. Apakah kelebihan itu? Okey, Syarifah pula. Syafiqah kata cita-cita besar. Okey, bagus. Lain? Berpandangan jauh. Aiman kata. Okey. Link kedua, Gan Waisyang ada tak jawapan untuk soalan yang keempat ni? Apakah kelebihan yang ada dalam diri Hashim? Hebat. Oh, hebat. Hebat jawapan kamu. Jawapan yang lebih kuat ada tak? Berani untuk kembara. Cikgu tukar sikit lah. Berani untuk menyahut cabaran. Sebab Joshua you kata berani untuk kembara. Kembara ni lebih kepada nak menjalankan ekspedisi kan. Jadi kita tukar sikit lah, berani untuk berhadapan dengan cabaran. Walaupun kita tahu
nak bina syarikat ni bisnes kan. Okey, dalam bisnes ni ada pasang surut dia. Kadang-kadang boleh rugi, kadang-kadang boleh untung. Jadi Hashim ni rasa berani untuk mencuba. Okey, ada beberapa murid dah jawab, jadi bagus. Maknanya kamu fahamlah jalan cerita ni. Okey, bersikap rasional dan berpandangan jauh. Okey, sama dengan jawapan Aiman Dini, berpandangan jauh dalam membuat keputusan. Seorang yang bijak merancang masa depan, iaitu bercita-cita menjadi seorang usahawan yang boleh menjamin masa depannya dengan keluarganya. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada persoalan lah. Okey. Jadi berdasarkan cerita yang cikgu baca bersama-sama dengan kamu tadi, okey, bolehlah disimpulkan beberapa persoalan dalam cerpen ini, iaitu betapa pentingnya muafakat dalam kalangan ahli keluarga. Okey, dalam cerita ni kita boleh nampaklah Hisham menemui abang dia Harun untuk berbincang tentang tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka. Maksudnya Hisham ni dia tak buat keputusan seorang diri. Dia ingat dia ada abang, dia ada kakak. Okey, jadi dia nak berbincang. Apa-apa pun keputusan nak buat secara muafakat. Okey, yang kedua, kebijaksanaan dalam merancang masa depan yang lebih baik. Ni kita boleh lihat daripada watak Hisham tadilah. Yang ketiga, kepentingan pendidikan dalam kehidupan. Okey, dalam cerita ni kita boleh nampak bahawa Harun memandang rendah dengan tahap pendidikan adik dia. Okey, bila dia pandang rendah dengan tahap pendidikan adik dia ni, okey, Hashim ni dia bukannya dia tak terasa dengan situasi tu, dia terasa dia mempunyai tahap pendidikan yang rendah. Tetapi dia cuba tukar situasi tu dengan memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak dia. Jadi dekat sini kita tengoklah, walaupun dia tu seorang yang tak berpendidikan tinggi, dia cuba twist dengan, dia cuba tukar kepada anak-anaknya. Dia kata biar anak-anak dia pula yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Okay, jadi dekat sini kita boleh tengoklah pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Yang keempat adalah keadilan dalam pembahagian harta pusaka. Okey, dalam cerita ni kita boleh lihat betapa pentingnya nak bahagi harta pusaka lah. Kalau menurut Islam dia ada cara pembahagian dia lah. Okey. Dan yang kelima, kepentingan budi pekerti dalam dan kejujuran dalam melaksanakan sesuatu tugas. Okey, persoalan yang kelima ni kita boleh tengok pada sikap dua orang adik-beradik, iaitu Hisham dan juga Halimah. Mereka ni sama-sama menguruskan syarikat daripada tanah harta pusaka tu. Tapi mereka berdua ni mempunyai sikap yang jujur, sikap yang tegas, budi pekerti baik. Dua beradik ni maknanya tak tikam belakang lah. Dua beradik ni betul-betul sama-sama menguruskan syarikat itu secara bersama-sama. Okey. Okey, jadi dekat dalam nota ni cikgu tak masukkanlah nilai-nilai yang terkandung dalam keseluruhan cerita pendek ni. Jadi cikgu nak tanyalah kepada kamu, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ini? Boleh kamu keluarkan secara keseluruhannya apakah nilai-nilai yang ada dalam cerpen ini? Kebijakan, apakah itu Adila? Kebijaksanaan, bukan kebijakan. Ketabahan, okey, bagus. Hidup bermuafakat, tak Joshua? Lausinya kata hormat menghormati, ya betul. Kasih sayang, betul. Keberanian, ya betul. Bekerjasama, betul Iwan? Betul. Bekerjasama ni maksudnya Halimah dengan Hashim bekerjasama membangunkan syarikat. Okay, kalau keberanian tadi daripada watak Hashim, di mana dia berani nak sahut cabaran walaupun dia tak tahu kemungkinan yang terjadi kalau dia bina
Kalau dia bina syarikat kan, kemungkinan dia akan jatuh, kemungkinan dia akan berjaya, jadi dia berani nak tanggung risiko. Nidal, perasaan. Perasaan apa ni? Okey, paling senang kalau bila cikgu tanya nilai kan, kasih sayang lah kan. Tapi tak semestinya setiap cerpen ataupun setiap drama ada nilai kasih sayang. Ada juga yang tak ada, tapi kebanyakannya adalah kan. Okey, jadi secara keseluruhan semua murid boleh memberikan nilai-nilai. Okey, bagaimana pula dengan pengajaran? Okey, apa pengajaran daripada cerpen ni yang boleh dijadikan teladan dalam hidup kamu? Bagi sikit pandangan. Dalam kehidupan kita sekarang ni, daripada cerita ini, apakah yang boleh dijadikan teladan? Ingat, kalau pengajaran kena ada perkataan apa? Kalau penat nak type dekat ruangan chat tu, boleh cakap, tak ada masalah. Buka mic, cakap. Joshua kata kita perlulah. Kita perlulah apa tu? Okey, lawan sinyi. Kita perlulah menghormati orang yang lebih tua. Betul? Betul jawapan tu lawan sinyi. Tapi ejaan tu salah. Kita, bukan kita. Dan Waisian kata kita perlulah berpandangan jauh. Kita perlulah bekerjasama dalam melakukan sesuatu kerja. Betul Lee Iwan? Betul sangat. Okay, link satu macam mana? Apakah pengajaran daripada cerpen ini? Okay, kita mestilah mengamalkan sikap amanah dan jujur. Betul. Bagus, bagus. Okey, jadi maksudnya dekat sini kamu bolehlah simpulkan, nak senang kalau nak jadikan pengajaran tu kamu ambil daripada perkataan-perkataan nilai tadi. Ubah daripada nilai tadi jadikan pengajaran. Contoh kasih sayang. Nilai kasih sayang ada kan tadi kan? Jadi kamu boleh tukarlah. Kita mestilah menyayangi ahli keluarga. Boleh, tak ada masalah. Kita perlulah menjaga hak keluarga dengan baik. Betul Joshua. Kita dah ada harta pusaka tu kan. Kita kena jaga betul-betul. Nak jual ke, nak bangunkan ke, nak buat apa ke, mesti bincang betul-betul. Okey. Jadi secara keseluruhan bila cikgu minta kamu memberi pandangan, kamu boleh memberi pandangan dengan baik. Terima kasih. Tapi kelas belum habis lagi. Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu masuk Google Classroom. Okey, cikgu akan kongsikan, sekejap ya, cikgu akan kongsikan link untuk kamu jawab soalan objektif. Okey, 5 soalan sahaja. Okey, selepas kamu jawab, kamu kena masuk balik Google Meet. Sekejap ya, sekarang cikgu tengah share. Okey. Cikgu dah share dah, cikgu dah kongsikan link untuk kamu menjawab soalan. Okay, sekarang kamu boleh ke Google Classroom dan kamu boleh, sekejap ya. Dan kamu boleh jawab 5 soalan tersebut. Kemudian masuk balik Google Meet. Okey. Record untuk kamu jawab soalan objektif ni semua cikgu ada. Cikgu akan tengok jawapan dekat jawapan yang telah kamu masukkan dekat sini. Sekejap cikgu share. Cikgu akan share screen. Okay, sekarang murid boleh masuk dulu Google Form tersebut dan jawab soalan lah.
Okey, murid-murid yang jawab soalan nanti, okey, dia punya nama, dia punya markah akan terpampang dekat sini. Jadi kamu boleh tengoklah. Okey, nanti lepas jawab soalan, masuk balik dalam Google Meet ini. Sebab lepas ni ada lagi tugasan untuk tugasan sewaktu offline nanti, okey? Okey, dah ada 3 orang yang jawab. Oh ya, cikgu lupa nak cakap, bagi murid-murid yang berjaya dapat jawab 10/10, maksudnya betul semua, cikgu akan masukkan nama murid tersebut ke dalam sistem SSDM sebagai salah satu amalan baik. Sebab dia betul-betul fokus masa cikgu ajar sekarang ni. Okey. Jadi murid yang berjaya jawab 5 soalan tu dengan baik, maksudnya dia akan mendapat mata untuk amalan baik dalam sistem SSDM. Okay, jadi murid boleh jawab dulu soalan. Wong Mek N kosong. Okey, setakat ini Fong Yik Xuan mendahului murid-murid yang lain. Dia mendapat 8/10. Maksudnya dia dapat jawab 4 soalan daripada 5 soalan tu. Bagus. Yang lain masih belum dapat menandingi Fong Yik Xuan. Yang berjaya dapat jawab 5/5 soalan, betul semuanya, cikgu akan masukkan nama dia dalam sistem SSDM sebagai salah satu amalan baik. Dia fokus dalam kelas cikgu hari ni. Lowen Shen dapat kosong. Baca tak petikan tu tadi? Ada petikan kan? Petikan panjang. Sekejap je kamu jawab. Okey, kebanyakan cikgu tengok di sini dapat jawab 3 soalan. Okey, Aiman Dini berjaya. Okey, satu orang cikgu akan masukkan nama dia dalam sistem SSDM nanti. Okey, Aiman Dini.
Okay, Cam Jeci lagi sikit lagi satu soalan je nak dapat. 10. Nurdialisa pun lagi satu lagi soalan. Hemah tinggi ialah maksud apa? Hemah tinggi ni maksud dia mempunyai sifat-sifat yang menghormati orang, dia ada sifat-sifat yang baik lah dalam diri dia. Itu berhemah tinggi. Amirul Zafran pun satu lagi. Okey, jadi cikgu akan tengoklah murid-murid yang menjawab soalan ni. Sekejap Cikgu, saya punya cakap need permission tapi saya guna MOE. Lokana, you lupa switch account kot. Sebab selalunya you je yang yang tak boleh nak masuk Google Form. Murid lain boleh. Kamu kan selalu yang komen-komen tak boleh masuk kan? Cikgu pun tak faham kenapa. Okay, tak apa, cuba try sekali lagi. Okey, tak apa. Murid-murid yang masih lagi menjawab soalan tu tak ada masalah. Tapi kamu boleh dengar kan sebab kamu masih belum left lagi kita punya Google Meet. Okey, siap boleh keluar? Belum lagi, sekejap. Ada satu lagi tugasan sebab sekarang hari ni punya cikgu masih belum bagi tugasan lagi kan, kecuali dalam bentuk Google Form tadi. Kamu tik submit tu je. Okey, untuk hari ini punya tugasan adalah kamu kena salin soalan K-BAT ini. Okey, soalan K-BAT ini sebab kamu punya sekarang kan KSSM kan dipenuhi dengan soalan-soalan K-BAT. Maksudnya kamu dapat soalan, kamu kena bagi pandangan kamu. Okey, berdasarkan kita punya PDPR hari ini, okey, berasaskan analisis SWOT tadi, cikgu nak kamu memberi pandangan daripada soalan-soalan ini. Okey, tapi semuanya berkaitan dengan kita punya tajuk hari ni lah. Okey, berkait rapat walaupun tak sepenuhnya berdasarkan cerpen tu, tapi ada sedikit sangkut paut lah. Okey, soalan yang pertama, anda berpeluang melanjutkan pelajaran di luar negara. Okey, namun ahli keluarga anda tidak mengharapkan anda ke sana. Okey, pada pandangan anda, bagaimana cara untuk memujuk ahli keluarga untuk mempercayai kekuatan yang ada pada diri anda untuk melanjutkan pelajaran di luar negara? Okey, ni kamu kena bagi kamu punya kekuatan. Macam mana cara nak pujuk ahli keluarga ni supaya melepaskan kamu nak belajar dekat luar negara? Okey. Kamu kena nyatakan kekuatan kamu. Okey, jawapan tak payah panjang-panjang, tak payahlah tulis pada pendapat saya, apa-apa, tak payah. Cikgu nak jawapan tu saja.
Cikgu nak pandangan kamu. Okey, bagi 2 jawapan. Okay, yang kedua, anda lemah dalam pelajaran. Namun, anda mahu berjaya seperti orang lain. Okey, apa tindakan yang boleh dilakukan untuk berjaya seperti orang lain? Okey, ni cikgu nak kamu andaikan kamu ni lemah dalam pelajaran tapi kamu nak kelihatan sama taraf dengan orang-orang yang berjaya. Okey, apa tindakan yang kamu kena buat untuk tutup kamu punya kelemahan tu? Okey. Yang ketiga, okey, peluang. Anda tidak berpeluang ke sekolah. Namun, anda mempunyai banyak ruang dan peluang untuk belajar. Okey, pada pendapat kamu, okey, apa ruang dan juga peluang yang ada pada masa kini ni untuk belajar macam biasa? Kamu tak ke sekolah kan sebab ada pandemik. Tapi kamu ada banyak peluang. Okey, apa peluang tu? Jadi tulis 2 jawapan dekat ruang ni. Okey, kemudian ancaman. Okey, pada pendapat kamu, apa halangan dan juga cabaran yang dihadapi oleh murid pada masa kini ni untuk belajar? Okey. Pada masa kini, bukan zaman dulu zaman sekarang. Zaman kamu sekarang ni. Okey, apa ancaman-ancaman kamu nak belajar tapi ada pula cabaran-cabaran dia? Okey, nanti bagi 2 jawapan kat situ. Okey, nak buat macam mana soalan ni? Okey, nanti kamu salin soalan kebat ini. Asalkan ada SWOT tu, SWOT. Okey, kamu jawab dan nanti macam biasa ambil gambar dan hantarkan dekat Google Classroom. Okey, nanti cikgu akan bagi slide ini dalam Google Classroom untuk kamu lengkapkan latihan pada hari inilah. Terpulang, kalau kamu nak tulis terus dalam slide ini, lepas tu nak screenshot dan hantar, tak ada masalah. Nak salin dalam buku Komsas pun tak ada masalah. Okey, ada soalan tak setakat ini? Faham ke tidak tugasan untuk ini? Tugasan untuk ini, boleh lah. Tak ada faham Okey, bagus. Jadi tugasan untuk hari ini hantar sebelum pukul sebelum tengah hari lah. Okey, maksudnya kamu buat dalam waktu offline. Okey, siapkan latihan soalan berbentuk kebat ini. Okey, jika tak ada masalah, itu sahaja daripada cikgu. Jangan lupa siapkan soalan kebat ini di waktu offline. Dan hantarkan jawapan. Cikgu nak tengok pandangan kamu, jawapan kamu berdasarkan soalan-soalan berdasarkan analisis SWOT ini. Apa kekuatan, apa kelemahan, apa peluang, apa ancaman. Okey? Jika tak ada apa-apa soalan, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Kalau ada soalan boleh chat dekat ruangan komen, nanti cikgu akan jawab. Slide ni ada di GC, sekarang belum lagi, nanti cikgu akan upload. Cikgu akan upload sekarang, jangan risau. Okay, kalau ada soalan boleh tanya, nanti cikgu jawab. Kalau tak ada, kalau faham, itu sahajalah. Okay, sekian, terima kasih. Slide ini cikgu akan masukkan dalam kelas. Cikgu Nurul. Ya, saya. Hai, saya Puan Eng ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Penyampaian sangat bagus, suara pun lantang. Murid-murid ada aktiviti pengukuhan. Saya nak tahu ya, tadi ada satu murid kan, dia asyik kata tak boleh masuk Google Classroom ya? Bukan Google Form. Oh, dia hanya tak boleh masuk Google Form. Kalau bila nak Classroom boleh tak? Nak masuk link boleh bila tak? dia nak Google Classroom boleh. Tadi dia boleh je join. Cuma bila dia nak masuk Google dengan MOE. Dengan MOE. Ya, dengan MOE.
Ya. Sebab sebelum ini saya pun ada satu murid, tapi masalahnya bila saya share link dekat, kalau saya suruh dia, selalu saya suruh mereka masuk dari Google Classroom kan. Ya. Satu link sajalah. So memang dia tak dapat masuk melalui Google Classroom. Nak masuk kelas pun tak boleh. Saya kena bagi dia link personal dan dia join dengan, saya pun kena masuk dengan link personal dan switch account, baru hantar dia baru boleh masuk dengan apa, personal account dia. Lepas tu I minta bantuan Puan Tan, and then apa, guru Teta atau guru ICT, saya tak tahulah. Hantar dia you Saya lah tu. Oh, yang hantar dia satu apa, Password baru kan. password baru atau I tak tahu, I tak pandai sangat. Maksudnya tengok sudah boleh. Oh, so you kalau sudah pandai teknik, maksudnya masalah dia lah. Kadang-kadang murid tu dia lupa dia punya password. Lepas tu bila saya dah reset, dia boleh masuk. Cuma kadang-kadang bila tak boleh tu, kadang-kadang dia terswitch dengan dia punya account personal. Maksudnya personal Gmail dia lupa log out, tapi bila dia nak masuk, dia macam sepatutnya dia kena tukar, tapi dia mungkin dia terlepas pandang, dia tak tukar, jadi dia jadi pukul 3. Okey. Thank you Cikgu. Okey, terima Nanti kasih. ERPH Ya. updatekan kehadiran dengan refleksi. Lepas tu hantar yang baru. Sebab and then hantar ERPH juga, sebab dalam borang penilaian dia ada ruang untuk penyediaan rancangan RPM mingguan. Okey. So you attach saya mingguan dengan yang hari ini. Okey. Yang hari ini complete dengan kehadiran dengan refleksi. Okey. So saya simpan sebagai evidence, nanti senang. Okey, boleh. Nak dipantau PPD. Okey thank you Cikgu Okay, saya sudah kasih. belajar. Okay, thank you. Thank you, bye. Okay, bye.